A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal 'afiyata lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memulakan majlis kita ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kuatkan suara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Sesungguhnya Allah memiliki melebihi daripada 70,000 alam. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian makhluk. Dan segala puji bagi Allah yang telah merencanakan perancangan yang jauh lebih baik daripada perancangan kita. Jika ikut perancangan dan kesukaan ramai dan kehendak ramai, terutamanya jemaah lelaki lah saya kira, nak jumpa Ustazah Hafizah Musa kan? Kiranya petang ini hajat dan hasrat dan dah disusun lama lah oleh penganjur. Saya tahu sebab saya dah terima lama dan juga iklan poster. Pada petang ini sepatutnya Ustazah Nur Hafizah Musa, yang selama ni orang kampung kita tengok kot kaca TV, nak nampak juga kot kaca mata kita kan? Kot hari ni boleh bertemu mata kan? Rupanya muncul Ustazah Asma Harun, bukan Musa ya. Pukul 12 tadi Ustazah Hafizah telefon minta saya gantikan. Dan ketika itu saya berada di Tahfiz Darul Ulum sebab ada program di situ. Dan alhamdulillah pada petang ini hasil perbincangan kemudian dilapangkan oleh Allah untuk bersama di sini. Jadi terimalah seadanya. Memanglah yang menggantikan sangatlah kurang, jauhlah kurangnya daripada yang sebenar, iaitu Ustazah Hafizah Musa. Walau bagaimanapun saya terima ini satu perancangan daripada Allah. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana. Kita merancang sesuatu dengan kehendak, keinginan, tapi Allah merancang dengan kebijaksanaan, dengan pengetahuan yang lebih luas, dengan penuh kasih sayang. Jadi saya mohonlah kepada ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, jadi berlapang dada, berilah saya senyuman yang terbaik. Janganlah muka ketat. Duk tengok muka Ustazah ni rasa lain Ustazah Hafizah ni kan. Jadi apabila kita ni mempunyai salah satu sifat orang mukmin ni, Rasulullah bersabda, sungguh pelik sifat orang mukmin. Apabila dia dirundung, derita ataupun duka cita, apa yang dia tak suka lalu dia sabar, maka sabar itu syurga baginya. Dan beruntung orang mukmin apabila dia diberi nikmat lalu dia menyatakan rasa syukur dengan menjadikan dia hamba yang lebih baik. Jadi orang mukmin, saya percaya di sini kebanyakannya kita orang yang mukmin, iaitu orang yang beriman. Insya-Allah ya. Jadi orang mukmin ni sama ada dia dapat nikmat ataupun dapat ujian, penerimaannya sama. Memang susah tapi cuba belajar petang ni. Jadi pandang saya sama macam pandang Ustazah Hafizah Musa. Walaupun lepas ni tak ada orang nak ambil gambar, saya tahu. Kan? Kalau Ustazah Hafizah mungkin berantul lah.
Jadi orang mukmin ini apabila dia menerima ujian, dia cuba menerima sebagaimana dia menerima nikmat. Kerana yang memberi ujian juga adalah datang daripada Tuhan yang sama, iaitu Allah yang Maha Penyayang. Tapi kadang-kadang kita tidak kenal Allah ketika diberi ujian, kita kenal Allah ketika diberi nikmat, kita rasa kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sadaqallahul azim. Allah berfirman yang bermaksud, boleh jadi apa yang kamu tidak suka, yang kamu sedih, apa yang kamu tak mahu itu baik bagi kamu. Dan wa'asa boleh jadi Allah ini bukan macam boleh jadi kita tengok-tengoklah kemungkinan kok tak. Boleh jadi Allah ini satu janji daripada Allah. Yakinlah bahawasanya yang buruk bagi kamu, kemungkinan insya-Allah sesungguhnya ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu sukai itu ia buruk bagi kamu, sebab itu Allah tak bagi. Yang buruk yang kita tak suka itu terjadi, tapi Allah tetapkan, Allah kata boleh jadi ia baik bagi kamu. Kita dalam perkahwinan kadang-kadang kita dapat pasangan yang bukan seperti mana yang kita impikan. Dan mungkin kerana kekurangan dia itulah, yang pemalih itulah. Contoh kan, dapat suami pemalih daripada muda sampai tua. Bukan suami kat sini lah, dekat Zimbabwe kan. Ni muka suami rajin-rajin semua ni, kau tak datang ni kan. Datang kerana terpaksa, kena paksa dek orang rumah ke macam mana ni? Takut saya tengok serius je kan. Jadi tengok kat orang perempuan je lah. Jadi walau bagaimanapun pasangan kita Allah beri, mungkin ada kekurangan. Isteri ke suka bebel kan? Isteri pakcik-pakcik suka bebel tak? Takut belaka. Takut bini ke? Bini menakutkan ni. Dua-dua. Opah membebel, abah membebel. Orang kampung ni abah yang membebel. Bagaimanapun pasangan kita, Allah dah takdirkan dalam satu ijab qabul. Allah minta supaya kita bersabar, kerana daripada kekurangan itu Allah nak beri kebaikan yang banyak. Rupanya 30 tahun kita kahwin dengan perangai yang kita tidak sukai itu oleh pasangan kita, Allah sedang memberikan kita 30 tahun pahala sabar. Kalau ada ibu-ibu yang jumpa saya, Ustazah 30 tahun dah sabar, sampai bila nak sabar ni? Tak ada nak berubah lagi dia. Saya kata, Pak makcik sabar sampai mati. Kita semua perlu sabar sampai mati, sehinggalah kita mati digelar sebagai as-sabirin. Sesungguhnya orang yang paling ramai, manusia paling ramai dalam syurga Allah adalah di kalangan orang yang sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sadaqallahul azim. Sesungguhnya hanya saja pahala sabar diberikan tanpa batasan, tanpa hisab, tanpa penghujung. Kalau 30 tahun sabar, 30 tahun mendapat setiap saat pahala sabar. Allah berfirman lagi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salamun alaikum bima sabartum." Iaitu yang bermaksud salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. InsyaAllah kita di kalangan orang yang sentiasa bersabar. Dan orang yang sabar itu dia tak boleh sabar saja-saja. Duduk diam, kenapa tu? Tengah sabar. Sabar kenapa? Sabar saya saja tengah sabar. Boleh tak sabar ni datang tanpa sebab? Mesti ada sebab. Kerana itu mungkin Allah uji kita melalui anak, Allah uji kita melalui cucu kita, yang bila balik menyakitkan hati, goram air, duk ngemas, tak berhenti-henti. Allah menyakitkan, Allah memberi kita rasa sakit daripada akhlak isteri, ataupun jiran, ataupun kawan-kawan, ataupun adik-beradik. Semua tu ada sebab. Sebagaimana kita baca firman di awal, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik bagi
bagi kamu. Hanya saja ia menjadi rahsia Allah, sehinggalah kita mati baru kita tahu beruntungnya dulu kita diuji di dunia dulu. Subhanallah, Alhamdulillah. Itulah mukadimah untuk hari ni ya. Sebenarnya mukadimah tu nak suruh kita sabar, sebab Ustazah Hafizah Musa tak ada hari ni ya. Jadi sabar ke tak ni? Tuan-tuan boleh ya? Alhamdulillah, rasa dah boleh terima tu, saya nak start lah ya. Jadi terlebih dahulu saya kenalkan diri, sebab tadi Ustazah suruh saya kenalkan diri. Saya Ustazah Asma binti Harun, duduk dekat Seremban, Taman Guru. Saya selalu turun ke masjid ni 2 minggu sekali dengan tampil tinggi. Saya orang Terengganu, orang Terengganu kita. Kalau saya cakap Terengganu tak faham sangat apa lagi. Saya orang Terengganu pure lah, bukannya membesar di sini ke, tapi saya boleh cakap Negeri tuan-tuan. Kenapa saya boleh cakap Negeri? Kira jadi tak saya cakap tadi? Jadi kan, kalau tak perasan kan, macam orang Negeri kan. Alhamdulillah, lebih kurang 10 tahun lebih lah saya berada di Negeri Sembilan. Sebelum ini bertugas di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan sebagai perunding-cara rumah tangga, kaunselor. Duk-dongah aduan masalah rumah tangga. Kita cakap KL lah, rumah tangga. Atuk-atuk pun ramai datang mengadu, bukan orang muda saja. Aku buat tu kan, saya dah faham dah tu apa nak disampaikan tu. Kalau atuk-atuk datang mengadu, nanti kita cerita apa yang atuk banyak mengadu, supaya wan-wan di sini dapat muhasabah. Dan apa yang wan-wan di sini mengadu untuk atuk-atuk muhasabah. Aduh penuh lagi kan. Tak apa, insya-Allah. Kemudian saya sama dengan Ustaz Syahrizan. Tadi kan Ustaz Syahrizan, mungkin di sini dah ramai kenal Ustaz Syahrizan kan? Saya sama masuk dengan Ustaz Syahrizan, ni isterinya. Di JAKIM pada tahun 2008. Kemudian saya meletakkan jawatan berhenti kerja pada tahun lepas bulan 8. Jadi sedang elok 1 tahun ni saya berhenti kerja. Cepat sungguh masa yang berlalu. Kalau latar belakang saya, dulu saya di Al-Azhar Mesir ambil syariah. Kemudian sarjana saya dalam pengajar Islam juga di Open University. Jadi latar belakang keluarga, saya dah berkahwin. Suami saya seorang lelaki. Sebab sekarang macam-macam isu kan, LGBT. Dan anak, Alhamdulillah 6 orang. 3 lelaki dan 3 perempuan. Alhamdulillah. Jadi itulah sikit sebanyak latar belakang. Dan sekarang saya sepenuh masalah melakukan mengajar kuliah di masjid, di surau, di balai raya dan sebagainya. Jadi selamat berkenalan kepada kita. Alhamdulillah, kerana Allah temukan kita di sebaik-baik tempat di atas muka bumi Allah. Kita berada di mana sekarang? Berada di Darul Bidah. Betul? Lagi berada di mana? Di Negeri Sembilan. Okey. Lagi di Linggi. Okey. Lagi berada di mana? Di rumah Allah. Walaupun ini musalla, tapi salah satu daripada tempat solat, salah satu daripada rumah Allah yang berada di atas muka bumi Allah. Dan lebih tinggi lagi, majlis kita pada tengah hari ini namanya Taman Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Taman Syurga ini bukan disebut diberi julukan oleh manusia, oleh sesiapa, tapi julukan ini diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda di hadapan para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati taman-taman syurga, Nabi suruh singgah, bukan duduk menetap, singgah. Kemudian sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Apa itu taman syurga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Hilaquz zikri." Iaitu majlis zikir, majlis ilmu. Yang kita sedang berada di sini hari ini, walaupun mungkin ada yang rasa panas, tetapi kesejukan dan kedinginan itu ada pada hati kita. Pada tengah hari yang barakah ini, mungkin ada yang datang tanpa tak sengaja. Sebab asalnya datang daya tarikan sebab Ustazah Hafizah Musa. Dia datang daripada jauh tu, berpangkat tu, wallahualam mungkin bukan orang Lingki semua ni kan. Jom pergi Ustazah Hafizah Musa. Bila sampai Ustazah Asma Harun, bukan Ustazah Hafizah Musa. Tapi cantiknya perancangan Allah, mungkin bukan kerana poster tu mungkin tak sampai kita ni. Mungkin sekarang duduk kat shopping komplek ni, mungkin duduk jalan ataupun kat rumah, duduk depan TV ni.
Tapi punya perancangan Allah itu hebat. Allah pilih nama kita daripada Lauh Mahfuz lagi. Pada saat ini, hari ini, tarikh ini berada di salah satu taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini merupakan benar-benar pilihan Allah. Mudah-mudahan Allah juga akan memilih kita untuk berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Petang ini mungkin Allah pilih kita untuk berada di taman syurganya yang sementara di dunia. Kita doa sama-sama, ya Allah, pilihlah kami kembali untuk berada di syurgamu yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Siapa nak masuk syurga Allah, angkat tangan. Tak apa, angkat je Tuan Haji, angkat je. Sebab ada malaikat ni yang catat ni. Ni orang sebelah ni nak masuk. Sebesalan, angkat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Okey, jatuhkan tangan. Semua orang bila tanya pasal syurga, semua orang nak masuk syurga Allah. Kalau kita tanya budak kecil pun, budak kecil kata nak, walaupun dia tak kenal apa itu syurga Allah. Kalau kita tanya orang gila pun nak masuk syurga, nak. Kalau kita tanya orang lalok, orang isap dadah pun dia boleh jawab nak. Nak lah bro. Macam tu kan. Bila bayangan syurga semuanya indah-indah, orang kurang waras, orang mabuk sekalipun bila sebut syurga, akal tu memberi rangsangan syurga itu tempat yang indah, semua orang nak. Tapi fahamilah satu perkara, sekuat mana kita inginkan syurga Allah, Allah lebih kuat untuk masukkan kita ke syurganya. Faham tak? Faham tak istilah tersebut? Sekuat mana kita nak masuk syurga Allah, sesungguhnya kita tak kuat. Kita kata kita nak syurga Allah, bangun malam pun payah. Kita kata kita nak syurga Allah, sedekah pun ketar-ketar tangan. Kita kata kita nak syurga Allah, taman syurga Allah di muka bumi Allah ini pun susah kita nak sampai. Kita kata kita nak syurga Allah, untuk mohon ampun bagi dosa kita 1 jam pun payah. Sebab itu nak disebutkan sekuat mana kita nak syurga Allah, Allah lebih kuat untuk masukkan kita ke dalam syurganya. Akhirnya Allah berikan kita satu jalan. Ramai orang menempuh jalan ini akhirnya akan bertemu dengan syurga Allah, iaitu jalan ujian demi ujian, kemudian kita sabar. Ini jalan yang ditempuh oleh para nabi, para ulama, para orang soleh. Dan kalau kita di sini ada orang yang sedang diuji, ketahuilah ini adalah salah satu jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda lagi, Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, satu jalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan baginya satu jalan menuju ke syurga. Subhanallah. Perjalanan kita tadi ada dengan kereta, ada dengan motor, ada dengan basikal mungkin. Kita nampak perjalanan yang biasa, tapi sesungguhnya setiap langkah yang kita jalan itu dicatat sebagai sedekah, sedekah, sedekah. Ini hadis Nabi SAW. Setiap langkah yang menuju ke rumah Allah, menuju kepada Allah, dicatatkan baginya sedekah. Kemudian ada orang tanya, Ustaz, saya dengar jawapan Ustaz lah, saya bukan langkah kaki, naik motor. Motor ke depan pahala? Naik pergi kereta, langkah sikit je. Kalau boleh nak parking depan tangga tu kan, punyalah kita ni rasa malas nak jalan. Tapi para ulama menyebutkan sekiranya hari ini kita gunakan kenderaan, maka setiap roda yang berpusing itu dicatat bagi kita pahala. Masya Allah. Jadi pergi dengan motor ke, dengan kereta ke, jalan kaki ke, dia ada perkiraan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Saya guna rezeki ya. Semangat benar kan. Baiklah, para jemaah yang saya kasihi, saya nak ajak tengah-tengah hari yang agak panas ini, kita sama-sama berselawat ke atas Nabi SAW. InsyaAllah mudah-mudahan selawat yang bakal kita sama-sama lantungkan ini sampai menembusi langit, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab kita sedang berselawat dalam keadaan yang sedar, berada pula di taman syurga Allah. Mudah-mudahan para malaikat yang berada bersama kita menyampaikan salam dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Ini berdasarkan sabda Nabi yang berbunyi, Inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam. Sesungguhnya di sisi Allah ada para malaikat yang menyampaikan salam daripada umatku. Masya Allah. Tuan Haji, saya panggil Tuan Haji. Tuan Haji nama siapa? Ramli Rahman. Masya Allah, Tuan Rahman. Insya Allah kita sama-sama berselawat. Tuan Rahman pun berselawat. Moga-moga ada malaikat yang bawa naik ke langit jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu yang bernama Rahman menyampaikan salam dan selawat kepadamu. Masya Allah. Mungkin kita ni tidak dikenali langsung di bumi. Orang tak kenal kita, kita tak ada jawatan apa-apa. Kita hadir ke, kita ada ke, kita tak ada ke, orang tak cari. Tapi apabila kita melantunkan selawat dan salam dengan tulus ikhlas kerana menyintai Rasulullah, siapapun kita tidak dikenali langsung pun oleh penduduk bumi, mudah-mudahan penduduk langit kenal kita. Mudah-mudahan Rasulullah di akhirat kelak mencari-cari mana hamba-Ku Rahman, mana umatku yang bernama Rahman, mana umatku, semua nama kita disebut. Sebab kita melantunkan selawat yang datangnya daripada hati. InsyaAllah, boleh ya? Simple je, selawat ringkas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kuatkan suara ya. Mudah-mudahan para malaikat rahmat yang ada bersama kita menyampaikan salam dan selawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diterimalah selawat dan salam kita kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya hormati, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya sanjungi sekalian. Sebenarnya seawal pagi kita telah pun memberi salam dan selawat kepada Nabi dalam bacaan at-tahiyat kita. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas wahai para nabi dan juga kepada para nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia yang kedua kita bagi salam ialah siapa? Diri kita sendiri. Assalamu alaina. Salam sejahtera ke atas kami wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas semua hamba-hamba Allah yang soleh. Sebelum kita memberi salam kepada manusia lain, rupa-rupanya setiap pagi Allah dah aturkan kita telah memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang kita solat dalam keadaan yang sangat lalai, sampai kita tidak sedar kita bagi salam pada Nabi. Bila kita bagi salam dalam keadaan tidak sedar, bukan dari hati, kemungkinan salam dan selawat kita itu tidak sampai, tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara ilmu yang kita cuba perbaiki, yang kita dapat, bila baca tahiyat tu, bila time bagi salam tu, kita kena rasakan seolahnya kita sedang bagi salam pada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Masya Allah. Kita takkan ada ketikanya kita bagi salam pada diri kita sendiri kecuali dalam solat. Ke ibu-ibu pernah bagi salam kat diri sendiri duduk depan cermin? Assalamualaikum. Kita pun jawab Waalaikumsalam. Tak ada. Tapi Islam ini sungguh indah. Rupanya orang pertama yang kita sayang, kita cinta ialah Allah, kemudian Rasulullah, kemudian diri kita sendiri. Ramai orang kerana dia terlalu menyayangi suami, anak, kawan, sahabat, harta, dia lupa untuk menyayangi diri sendiri. Sebab itu dalam Al-Quran Allah berfirman, Qu anfusakum, pelihara diri kamu dahulu.
wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, nara, daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ramai orang fikirkan tentang orang lain sampai dia tak fikir tentang diri dia yang perlu dahulu dia sayangi, perlu dahulu dia jaga, perlu dahulu dia kasihi. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tengah hari ini saya nak sebut sikit tentang kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak ni kita teruskan? Saya nak sebut beberapa perkara, kemudian kita sama-sama berhibur sebentar dengan sama-sama menyanyikan lagu berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir, kita tahu, dan kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Kita dipilih, bukan kita memilih. Ada tak di kalangan di sini yang memilih dia jadi umat Nabi Muhammad? Tidak. Bahkan seluruh umat daripada umat Nabi Adam, mereka meminta dan berharap untuk lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah yang kita tahu dalam Al-Quran dicatatkan, kisah Nabi Adam. Nabi Adam dipendekkan cerita, akhirnya diturunkan ke muka bumi Allah, dan Nabi Adam berdoa supaya diampunkan oleh Allah akan kesilapannya dan Siti Hawa kerana memakan buah larangan. Dan siapa yang ingat doa ataupun zikir yang Nabi Adam lantunkan dan dicatat dalam Al-Quran? Macam mana doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam ulang sebanyak-banyaknya, namun belum lagi menerima jawapan daripada Allah. Sehinggalah satu ketika Nabi Adam menyebutkan, ya Allah, demi kemuliaan Muhammad, ampunilah aku. Mengulang-ulang kalimat tersebut, ya Allah, demi kemuliaan Muhammad, ampunilah aku. Nabi Adam bertawassul menggunakan nama Nabi Muhammad untuk mohon ampun daripada Allah. Kemudian Allah bertanya, ini daripada hadis yang sahih, daripada ulama yang menyampaikan dan menukilkan dalam satu kitab yang boleh diyakini untuk kita pegang. Sebab ada orang tanya, adakah hadis ini, hadis yang sahih, datang daripada sumber yang jelas? Ya, ia adalah daripada sumber yang jelas. Nabi Adam sendiri pernah bertawassul, maksudnya gunakan Nabi Muhammad untuk memujuk Allah supaya diampunkan dosa. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, bagaimana kamu tahu tentang Muhammad sedangkan aku belum menciptakan Muhammad? Bagaimana mungkin kamu tahu? Kemudian apa jawapan Allah? Apa jawapan Nabi Adam? Ya Allah, setelah engkau menciptakan aku dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, kemudian aku mendongakkan wajahku, aku melihat di arasy-Mu tercatat nama Allah Muhammad. Di sisi nama Allah bergandingan nama Allah Muhammad. Subhanallah. Kerana itulah akhirnya Allah mengampunkan Nabi Adam alaihissalam. Sebab itu kita juga disarankan dalam meminta sesuatu. Ada orang tanya, Ustazah macam mana, dah doa dah 10 tahun tetap tak makbul lagi, pasal anak, pasal suami, pasal isteri dan sebagainya. Mungkin kita boleh guna kaedah bertawassul menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang disebutkan dalam beberapa hadis lagi. Kita dibenarkan untuk berdoa, ya Allah, demi kemuliaan Nabi Muhammad, ya Allah, demi rahmat-Mu ke atas Nabi Muhammad, terimalah doaku ini, ya Allah. Kerana kita pun manusia lebih cenderung apabila kita gunakan nama orang-orang yang kita sayang. Contohlah kan, kita ni mak-mak ni kan, kita nak minta sesuatu tu, ini nak makan apa? Contoh nak makan durian lah kan, tapi sini dah banyak ada durian, sekarang dah tak nak ada durian. Nak makan apa ni? Ustazah nak makan apa? KFC. KFC mak tak buat. Mak tak buat. Okey, mak tak buat jadi teringin nak makan KFC. Kalau minta dengan Ustaz Syarizan tu, mungkin kata, bang nak KFC lah, mungkin Ustaz tak layan kan? Apa tu orang KFC? Tapi Ustazah guna taktik, bang budak-budak nak KFC. Kalau sebut budak-budak, anak-anak nak KFC, laju bapak dia. Padahal sebenarnya omak yang nak, tapi guna nama anak. Ayah budak-budak nak jalan-jalan kat zoo, nak tengok binatang. Ada mak yang lama tak nampak, tak tengok singa. Guna nama anak. Maksudnya
bila kita gunakan nama yang dicintai, yang besar kecintaannya, yang mudah untuk diberikan pengorbanan, maka lebih mudah untuk kita dapat hajat tersebut. Jadi ada satu lagu, satu nasyid yang selalu didendangkan, yang mana kita boleh bertawasul menggunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahulah jadi ke tak, sebab saya tak pandai sangat ni. Kalau tak, kita suruh ustazah. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna maqasidana wa'fid. Tu lain. Cuba ustazah. Okey, kita start balik. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna maqasidana wa'fid lana ma madha ya wasi'al karami. Boleh tak sekali lagi? Ataupun salah nada saya kan? Ballighna maqasidana wa'fid lana ma madha ya wasi'al karami. Okey, lagi sekali. Wahid isnin salasa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lagi sekali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Ramai yang dengar lagu ni Indonesia kan? Kemudian Malaysia pun sama. Tapi mungkin sebab kita tak menghayati, kita tak perasan kita sedang bertawasul menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ialah Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Allah, wahai Tuhan. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhan kepada Al-Mustafa, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, ya Allah, kepada pemilik, pentadbir, kepada Al-Mustafa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baligh maqasidana, sampaikanlah kepada kami matlamat tujuan hidup kami, iaitu syurga dan redha Allah Subhanahu wa taala. Lagi, waghfir lana ma madha, ampunilah dosa kami yang telah lepas, yang telah berlalu. Lagi, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, wahai Allah yang maha luas kemuliaan, maha luas kemuliaan. Jadi kita gunakan di situ nama Nabi Muhammad untuk bertawasul, untuk kita meminta, kemudian kita startlah mohon permintaan kita yang seterusnya, sebab kita dah mulakan dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Seterusnya saya nak ceritakan bagaimana perbualan Nabi Musa alaihi salam dengan Allah. Nabi Musa ni diberi gelaran apa ya Tuan Haji? Hajar sekalian, ibu-ibu sekalian, Nabi Musa diberi gelaran apa? Nabi Musa Kalamullah. Nabi Musa Kalamullah. Nabi Musa Kalamullah kerana antara Nabi yang sangat banyak bercakap dan berbual dan berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Musa, kitab Nabi Musa, kitab apa? Kitab Zabur ke Taurat ke Injil? Kitab Taurat. Satu ketika Nabi Musa alaihi salam berkata-kata dengan Allah, ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini akan datang suatu umat yang dilahirkan di kalangan manusia dan ia dijadikan sebagai umat yang terbaik, jadikanlah ia umatku. Kemudian apa jawapan Allah? Ia milik Muhammad, ia milik Ahmad. Ia milik siapa? Milik kita, iaitu umat Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini menceritakan tentang umat yang terakhir, tetapi umat itu yang pertama akan melangkah ke syurga-Mu, ya Allah, jadikanlah ia umatku. Kemudian apa jawapan Allah? Ia milik Ahmad. Ahmad juga salah satu nama Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kita ya, kalau kita pergi ke shopping kompleks, kita beli barang kat Maidin, kita beratur panjang, duduk belakang sekali. Ada dah 20 orang.
Tiba-tiba cashier depan tu panggil kita, makcik yang belakang sekali mai bayar dulu. Agak-agak apa perasaan kita? Ui, seronok tu, tak boleh nak kata, semua orang tengok ni toke Maidin ke ni? Ke anak cashier tu? Sedangkan kita datang akhir tapi dipanggil dulu untuk dikira. Bayangkan di akhirat kelak seluruh manusia daripada Nabi Adam dibangkitkan, tetapi yang dihisap paling awal adalah umat Nabi Muhammad. Dan pintu syurga tak akan dibuka melainkan umat Nabi Muhammad melangkah masuk dahulu. Subhanallah. Ini kelebihan yang sangat besar kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita tak pilih pun untuk lahir, tapi Allah pilih nama kita, jasad kita, roh kita untuk lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, dalam kitab Taurat ini diceritakan tentang suatu umat yang akan menghafal kitabnya sampai habis, jadikanlah ia umatku. Kemudian Allah menjawab, ia milik Ahmad. Subhanallah. Umat Nabi terdahulu tak ada yang mampu menghafal Zabur, Taurat, Injil, bahkan suhuf-suhuf. Kerana itu semua kitab-kitab sebut telah pun diselewengkan. Namun Al-Quran sangat ajaib, tebal Al-Quran. Berapa banyak surah, berapa ratus ribu ayat. Subhanallah, boleh dihafaz oleh hafiz-hafizah kita hari ini. Ia adalah satu keajaiban, sebab ia merupakan satu mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu sekalian, kalaulah kita ada sebuah buku yang nipis saja, kita suka sangat buku tersebut, mampu tak kita nak hafal dalam bahasa Melayu? Kemungkinan kita tak akan mampu walaupun satu muka surat. Kita suruhlah suami kita, bang tengok daripada perenggan pertama sampai perenggan ketiga, bahasa Melayu je. Itu pun susah kita nak ingat walaupun satu muka surat. Tapi Al-Quran Allah beri kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tebal, walaupun banyak, nampak mustahil untuk diingat, namun itu kelebihan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, dalam kitab Taurat ini diceritakan tentang suatu umat yang terbaik yang akan menghadapi Dajjal, jadikanlah ia umatku. Kemudian apa jawapan Allah? Ia milik Ahmad. Umat yang terbaik itu adalah di kalangan umat Nabi Muhammad yang akan berjaya berhadapan dengan Dajjal. Subhanallah. Kemudian yang terakhir Nabi Musa berdoa, ya Allah, di dalam kitab Taurat ini diceritakan satu umat yang mana umat ini berhak layak untuk mendapat pertolongan syafaat daripada nabinya. Jadikanlah ia umatku. Namun apa jawapan Allah? Ia milik Muhammad, milik Ahmad. Masya Allah. Semua kelebihan yang dicerita dalam kitab Taurat itu, kelebihannya adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi sendiri teringin untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang berada di sini, kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad. Ini bukan satu kebetulan. Kemungkinan kalau kita lahir sebagai umat Nabi Musa, belum tentu kita beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita ditanya soalan tu kan, kalau kita lahir sebagai umat Nabi Musa, kita nak ikut Firaun ke nak ikut Nabi Musa? Cepat kita jawab, insyaAllah Nabi Musa. InsyaAllah kita ikut Nabi Musa. Nabi Musa siapa? Tukang kayu. Apabila dia melarikan diri daripada istana, Asyah dan juga Fir'aun, dia membawa diri, kemudian dilantik menjadi seorang Nabi. Dia adalah orang biasa, orang yang diburu, tidak terkenal, bukan orang ada kekayaan ataupun ada pengaruh. Tetapi apabila dilantik sebagai Nabi, kemudian dia cuba menyeru kepada umat, sikit sekali yang beriman kepada Nabi Musa. Tapi Fir'aun ada segala-galanya. Fir'aun ada kekayaan, Fir'aun ada kuasa, Fir'aun boleh buat apa saja. Kemungkinan besar kalau kita lahir sebagai umat Nabi Musa, belum tentu lagi kita beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan satu kisah yang diceritakan dalam kisah Nabi Musa kan, yang membezakan di antara orang yang berilmu dengan orang yang ada harta, dengan orang yang tidak ada ilmu, memberi satu darjat yang luar biasa. Jadi petang ini kita datang untuk menjadi orang yang berilmu. Pernah tak kita baca kisah ahli sihir
Fir'aun yang masuk Islam beriman hanya setelah melihat mukjizat Nabi Musa. Dalam Al-Quran menceritakan apabila Fir'aun memanggil semua ahli sihir dia handal-handal untuk beradu, untuk berlawan sihir. Dia katakan sihir dengan Nabi Musa. Kemudian bila Nabi Musa datang, Allah memerintahkan supaya mencampakkan tongkat. Nah, ahli sihir itu kan dia keluarkan apa? Dia keluarkan sihir masing-masing, mengeluarkan ular yang berbisa. Semua orang melihat rasa takut dan kagum dengan kehebatan ahli sihir Fir'aun. Kemudian Nabi Musa dengan teragak-agak namun yakin dengan Allah mencampakkan tongkat, maka kemudian tongkat itu bertukar menjadi ular yang besar, kemudian memakan semua ular yang kecil. Apa yang berlaku kepada ahli sihir Fir'aun? Semuanya menyatakan keimanan kepada Allah waktu itu juga. Hanya setelah melihat apa yang berlaku di hadapan mata. Kemudian apa yang Fir'aun buat? Fir'aun menyilang, memotong secara bersilang. Ini disebut dalam Al-Quran ya. Dipotong tangan kanan hidup-hidup, dipotong tangan kanan hidup-hidup. Kemudian diberi peluang, adakah kamu ingin beriman ataupun keluar dari beriman, mengaku aku Tuhan, ataupun kamu mengaku Tuhan Nabi Musa. Apa yang berlaku? Ahli sihir Fir'aun ini tak keluar daripada keimanannya. Kemudian dipotong pula kaki sebelah kiri bersilang. Kemudian tak juga keluar daripada keimanan, potong pula tangan sebelah kiri, kemudian potong kaki sebelah kanan. Bersilang dipotong. Yang menjadi persoalannya di sini, kenapa ahli sihir Fir'aun hanya sekadar melihat apabila Nabi Musa melemparkan tongkat, terus masuk Islam, walaupun dihukum bunuh oleh Fir'aun, walaupun Fir'aun dah seksa dengan potong anggota badan secara bersilang, mereka tetap dengan kalimah la ilaha illallah. Apakah yang menyebabkan keadaan itu berlaku? Kerana ahli sihir Fir'aun lebih tahu tentang sihir. Ini beza orang yang berilmu dengan orang tak berilmu. Ahli sihir paling tahu tentang sihir. Dia tahu apa yang dijadikan, apa yang berlaku daripada tongkat Nabi Musa itu bukan sihir, tapi itu adalah satu mukjizat. Sebab namanya sihir, silap mata, ia benar sesuatu yang tak wujud, tapi dengan bantuan jin maka ia kelihatan. Jadi bila ahli sihir Fir'aun ini tengok keadaan seperti ini, ahli sihir melihat ini bukan sihir, ini adalah benar-benar mukjizat Nabi Musa, benar-benar seorang nabi. Begitu juga kalau kita baca kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia adalah seorang pakar bahasa. Sebab itu bila Sayyidina Umar mendengar surah Taha ayat 1 hingga 4, dia terus masuk Islam. Kalau kita dengar surah Taha ayat 1 hingga 4, ayat itu biasa-biasa saja. Tapi pakar bahasa, dia paling tahu pasal bahasa. Walaupun dia dengar sikit saja, tapi Sayyidina Umar terus tahu ini bukan ayat yang disusun oleh manusia, melainkan kuasa yang luar biasa, iaitu Tuhan sekalian alam. Sebab itu orang yang berilmu, kedudukannya di sisi Allah berlipat kali ganda. Alhamdulillah. Dengan beberapa kelebihan yang kita sebutkan tentang Nabi Muhammad dan kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad, marilah kita ambil masa sikit untuk mendengar satu lagu yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lagu ini boleh menanam rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh nyanyi sama-sama ya. Orang Linggi suka tak menyanyi? Nak nyanyi lagu apa ni? Siti Nurhaliza ke? Okey, siapa yang ingat kita nyanyikan sama-sama, boleh ya? InsyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu satu lagu yang diledakan oleh kumpulan Raihan. Lagu tersebut tidak ada iringan muzik, tapi diiringi dengan suara latar, kemudian baik-baik yang disusun tu lirik lagunya sangatlah indah. Kalaulah kita rasa sedih, kita rasa macam sempit dada, kita cari nasyid tu contohnya kan. Sebab hiburan ni memang diperlukan oleh manusia, ia adalah fitrah. Tapi hiburan ini tidak boleh lebih seumpama
umpama garam dalam makanan. Kalau hiburan terlalu berlebihan, hati menjadi keras. Kalau garam berlebihan, makanan akan jadi rosak, mungkin akan dibuang. Jadi hari ini ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kadang-kadang kita salah memilih hiburan. Ramai para ibu, para wanita hari ini jadikan hiburannya adalah televisyen. Tengok drama, lepas satu drama habis drama lain pula. Dah habis husna, drama apa pula lepas ni? Masa solat maghrib, suami suruh tutup dan suami tak mampu pun nak berhentikan TV tu. Kalah dengan isteri dia. Macam-macam alasan awal rumah tu. Sebab nak tengok juga husna ni. Sebab dah tengok kan, contohlah ya. Bagaimana keadaannya nanti apabila Dajjal keluar, suami-suami nak menghalang isteri dan anak-anaknya terpengaruh dengan Dajjal. Nak halang, tak tengok husna pun tak benar. Isteri ni cakap, tak apa bang, nanti dah 7.30 masuk je Zuhur dan tutup TV tu semayang maghrib. Alhamdulillah kalau boleh buat. Tetapi jadi persoalan masa solat tu, Allahu Akbar, memanglah nampak zahir menyembah Allah, tapi kita timbang hati menyembah husna. Zahir seperti menyembah Allah, tapi hati ingat kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sebentar tadi. Ini antara ujian besar bagi wanita, terutamanya saya tengok, saya perhatikan. Ramai di kalangan kita yang tidak sedar, dia telah menelan hiburan tanpa ditapis dengan ayat, ala nengoknya tak ada apa pun, takkan tak boleh tengok. Iya, memang kita tak rasa apa-apa. Tetapi tanpa sedar dah ada titik hitam dalam hati kita. Itulah yang menyebabkan bila kita nak solat, solat kita tak khusyuk. Bila kita nak solat sunat, rasa berat. Bila baca Quran, mata dah mengantuk. Bila baca Quran, banyak sikit suara dah serak. Susah untuk bangun malam, susah untuk ada ikhlas bila kita jadikan kerja kita harian kita ni sebagai satu ibadah. Bila penat, mulut kita membeber, bising tak berhenti. Rupanya hati kita sakit kerana tersalah menerima hiburan yang mana kita rasa biasa. Contoh pakcik-pakcik kan, bila tengok perempuan yang mendedahkan aurat, pakcik-pakcik tengok tak? Nampak tak pakcik tu buat macam mana? Walaupun dah tua tak ada gigi kan, gigi dah tak ada dah ni. Lalulah perempuan seksi, agak-agak dia tengok tak? Tengok, makcik-makcik kata tengok. Dia tutup mata macam ni Dia kata dia tengok sekilas je. Bila orang rumah marah, nengok, dah tua, gatal. Contohlah kan kena marah kan. Lepas tu mungkinlah pakcik-pakcik jawab, alah nengok tak ada rasa apa-apa. Bila tengok sesuatu yang mendedahkan aurat, yang boleh menaikkan nafsu dan tak rasa apa-apa, itu lagi bahaya. Itu lagi bahaya. Sebab kalau normal ada rasa. Kalau tak ada rasa, itu bahaya, kena pergi jumpa doktor. Mungkin hormon tak stabil. Tapi yang saya nak sebut bahaya sebenarnya adalah kita bimbang, hati kita dah penuh dengan karat dosa, dah penuh dengan titik hitam. Bila melihat maksiat tak rasa apa-apa. Seperti kalau kaki kita dah kecil manis teruk, doktor kata dah kena potong, kita usik, kita tekan, kita letak jarum pun dah tak rasa apa-apa. Sebab dah mati dah sel-sel dia. Begitu juga petanda bila hati kita terlampau sakit tenat, kemudian hati kita mati. Bila kita tengok maksiat dengan mata, tak rasa apa-apa. Tengok TV, ada iklan mendedahkan aurat, tak rasa apa-apa. Tak ada rasa apa-apa, dah biasa tengok. Na'udzubillah, kalau kita diuji dengan hati yang tak rasa berdosa bila melihat dosa, tak rasa bersalah bila buat salah, tak rasa berdosa bila mengumpat. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang sambil mengumpat ya ibu-ibu, kita boleh istighfar berselang tu. Astaghfirullah, betul ke macam tu perangai dia? Mengumpat kan? Masya Allah, Allahu Akbar. Lagi-lagi, apa lagi? Sesungguhnya istighfar yang diselangi dengan dosa yang tanpa ada rasa bersalah, ia seperti mengejek kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Para ibu bapa sekalian, saya nak sebutkan lagi tentang kecintaan Rasulullah kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi bersabda, sesungguhnya aku dengan kamu
ada penggunaan api sekarang ni, kita ada lampu elektrik, betul tak? Kita perasan tak, lampu ni ada pusing-pusing tertentu, kakak tu yang terbang tu dia suka pergi, dia suka hinggap ke lampu tersebut. Kemudian apa yang berlaku? Sayap dia yang nipis tu terkena panas mentol tu, dia pun menggeletek jatuh. Sebab apa? Sayap dia dah rosak, tak boleh terbang, akhirnya dia mati. Bayangkan kalau kerja kita dia duduk jaga lampu tu, jangan nanti kau mati, nanti kau tak boleh terbang. Nak ke kita buat kerja tu? Tak pun kita tengok siapa suruh terbang, siapa suruh kita kan. Sebab memang Allah ciptakan kakak ni dia tertarik kepada cahaya. Rasulullah kata, aku dengan kamu wahai umatku umpama seorang lelaki yang menjaga unggunan api daripada dihinggap oleh kakak tu. Rasulullah tolak, jangan kamu mendekati api. Namun Rasulullah kata, sekuat mana aku cuba menghindarkan kamu daripada api, sekuat itu juga kamu nak mendekati api tersebut, iaitu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitulah daya usaha Nabi Muhammad untuk menjauhkan kita daripada api neraka. Seterusnya Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat Nabi ni orang Arab Badui, orang kampung. Kalau kita nak panggil orang kampung, bukan kampung kat sini, mungkin orang asli. Yang mana mereka ni kurang ilmu, kedua mereka ni kasar sikit, mereka kurang sikit adab. Jadi bila jumpa Rasulullah, depan Rasulullah dia tanya soalan, ya Rasulullah, bilanya kiamat? Bila berlaku kiamat? Pagi tadi saya baca seorang ustaz, dia share dalam Facebook tentang umat Islam kita hari ini tak percaya pada kiamat. Yang mana orang Melayu Islam kita, dia update, dia tulis panjang, dia kata hentikanlah ustaz-ustaz ni cakap benda-benda yang membodohkan umat. Dia sebut macam tu. Sebab yang sebut tu adalah PU. Dia kata PU tu bukanlah pencetus umat, tapi pembodoh umat. Dia kata macam tu. Yang update status ni lah, masuk update status ni ada orang tulis dekat Facebook dan ribu-ribu orang baca. Dan yang komen bawah tu pun ramai yang menyokong. Dia kata dia sangat bengang, dia tak setuju dengan pembodoh umat sekian-sekian, bukan pencetus umat. Punyalah lidah dia tu kan. Dia kata hentikanlah menakutkan umat manusia dengan kiamat. Sebab selalu kan ustaz-ustaz kita bila berlaku benda-benda yang pelik kaitkan dengan kiamat sudah dekat, tahulah kamu akan kiamat itu benar. Dia kata cerita kiamat ni dah disebut 1400 tahun yang dahulu oleh Nabi Muhammad, tapi sampai hari ni tak ada pun berlaku kiamat. Dia kata kiamat itu adalah satu rekaan sahaja. Na'udzubillah min zalik. Bayangkan, dan fahaman ini telah menular di kalangan anak-anak muda kita, yang dia kata rekaan saja nak menakut-nakutkan kita, sebenarnya kiamat tak berlaku pun. Dan dia sebut kalaulah ada lagi golongan ustaz-ustaz ni sampai tahun 2000 nanti, tahun 2000, sekarang ni 19 lagi kan, sekarang minta maaf, sekarang ni 2020. Dia kata kalau 2000 tahun lagi ada lagi golongan ni, golongan inilah yang akan membodohkan manusia. Na'udzubillah min zalik. Tapi bila ditanya oleh orang Arab Badui, ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Duk cerita pasal kiamat, duk sebut pasal kiamat, duk beri peringatan tentang kiamat. Bilanya kiamat ni? Kemudian apa jawapan Rasulullah kepada orang kampung yang bertanya tanpa ilmu ni? Rasul tanya dia balik, apa persiapan kamu nak berjumpa dengan kiamat? Kamu tanya pasal kiamat, apa persiapan kamu? Lalu apa jawapan orang Arab Badui ni, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian? Orang Arab Badui ni jawab, ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa persiapan, aku tak banyak bekal ya Rasulullah, tapi dalam hati aku ada kecintaan kepadamu sepenuh hati. Masya Allah. Orang kampung yang tu dia boleh jawab. Dia kata dalam hatiku ya Rasulullah ada rasa cinta kepadamu sepenuh hati. Namun apa jawapan Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Masya Allah. Kalau hidup kita mencintai Rasulullah, insya Allah kita mati dan bangkit esok bersama dengan Rasulullah. Kalau hidup kita mencintai artis, mencintai pelakon, kita kata kita tak sayang, tapi muka artis yang banyak kita tengok.
Kita kata kita tak suka, tapi yang itulah yang kita hadap secara tetap sejam. Mulut kata tak cinta, tapi perbuatan kita menunjukkan kita cintakan golongan-golongan artis. Na'udzubillah min zalik. Kita bimbang kita dibangkitkan di akhirat kelak bersama golongan yang melakukan maksiat. Siapa yang mencintai Al-Quran akan dibangkitkan Al-Quran menjadi hujah bagi dia, jadi teman bagi dia. Rasulullah kata, kamu akan bersama dengan apa yang engkau cintai, dengan orang yang kamu cintai. Sebab itu kita perlu belajar mencintai Nabi Muhammad, mencintai para ibunda kita, mencintai sahabat Nabi, mencintai para ulama. Masya Allah. Kalau ada lagi ulama di Malaysia ni, ulama mana yang kita boleh angkat sebagai ulama? Boleh tak sebut satu nama yang kita boleh panggil dia ulama dan kita perlu hormati dan kita perlu sanjungi? Boleh tak bagi satu nama? Kalau kita nak sebut yang dah pergi, contohnya arwah Tuan Guru ni Abdul Aziz, satu ulama yang dihormati bukan sahaja di Malaysia tapi bahkan seluruh dunia. Para ulama seluruh dunia datang untuk bertemu, untuk dapat barakah. Kalau di Malaysia sekarang, ulama mana yang ada yang kita boleh nak cari, nak dapat barakah daripada dia? Boleh tak sebut satu nama? Sebab apa? Nabi telah pergi 1400 tahun yang dulu, namun disebutkan al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Apa yang Nabi wariskan? Nabi bukan sekadar mewariskan ilmu, Nabi juga mewariskan akhlak, Nabi juga mewariskan perjuangan. Sebab itu kalau ada seorang ulama tapi akhlaknya kurang baik, dia tidak layak untuk digelar ulama. Kalaulah dia ada ilmu yang tinggi, dia ada PhD 4, 5 sekalipun, tapi kalau dia tidak ada akhlak, dia tidak layak untuk digelar ulama. Sebab pewaris Nabi ini bukan hanya ilmu, tapi dia juga mewarisi adab, akhlak, perjuangan, pengorbanan Rasulullah SAW. Rasulullah dulu dihina, dipanggil sebagai ahli sihir, dipanggil sebagai gila, dipanggil dengan macam-macam. Dan hari ini ulama yang benar-benar memperjuangkan agama Allah juga dihina, dicaci maki, bahkan dihina oleh umat Islam kita sendiri. Kalau nak boleh bagi seorang nama ulama, pakcik nak bagi nama siapa? Nama siapa Tuan Haji? Okey, ada yang sebut Ustaz Azhar Idrus, Masya Allah. Okey, seterusnya siapa? Jangan takut, kita nak sebut nama ulama, bukan nama politik ke apa. Siapa? Mufti Perlis, Dr. Mazhar. Ya, ada yang menaikkan, menyanjungi Dr. Mazhar sebagai salah seorang ulama kita di Malaysia. Masya Allah. Lagi siapa lagi? Datuk Hasanin Al-Hafiz, Masya Allah. Okey, lagi? Mufti Wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okey, lagi siapa lagi? Siapa? Ya, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Haji Awang. Subhanallah. Dan ada banyak lagi ulama. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Haji Awang merupakan salah satu, bukan setakat ulama dunia, bukan ulama Malaysia ya. Dia diiktiraf 5 ulama yang terbaik ataupun 10 ranking terbaik dunia. Bahkan ulama-ulama besar di dunia datang untuk ziarah, untuk dapat ilmu dan untuk dapat barakah. Saya orang Terengganu ya, ini bukan nak cakap politik ya. Ustazah ni orang tua jadilah ni. Tak apa kalau nak cok begitu pun, sebab saya bersama dengan Tuan Haji Abdul Hadi dalam memperjuangkan agama Allah. Baiklah, saya membesar di Terengganu. Setiap pagi Jumaat, ibu ayah saya akan bawa saya. Setiap pagi Jumaat. Saya ada beradik 10 orang. Daripada kecil, daripada baby, semua anak akan diangkut ke Masjid Rusila untuk mendengar kuliah Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Dalam kuliah Tuan Guru tak ada campur pun politik apa, buka kitab tafsir, buka kitab hadis, dan yang datang ribuan, bukan ratusan, ribu-ribu. Kalau masjid tu ada 3 tingkat, penuh 3 tingkat, penuh dataran, kami boleh duduk di mana? Di kawasan pantai, jauh. Dan kalau siapa pergi hari Jumaat, setiap pagi hari Jumaat, memang kita akan melalui kampung Risila tu, jam, jauh jam, tersekat.
Sebab orang akan ada bersepah-sepah di tepi-tepi jalan, berada di celah-celah rumah orang, kerana terlampau ribuan manusia yang pergi untuk menuntut ilmu, tak kira apa latar belakang politik. Sebab ilmu yang ada pada Tuan Guru bukan ilmu yang biasa. Tuan Guru telah menulis melebihi daripada puluh-puluh buah buku dan kitab. Subhanallah. Mahir dalam beberapa bahasa. Dan biasanya kita ini setelah kematian ulama seperti ini, barulah kita memuji-muji dan menyebut-nyebut nama. Wahai para jemaah yang saya kasih sekalian, orang perempuan kita suka berjalan, betul tak? Berjalan pergi shopping, berjalan dekat melawan itu, melawan ini. Saya sangat menyarankan, buatlah satu perjalanan, satu kita panggil apa, jalan-jalan ni, rombongan jalan-jalan, bukan sekadar jalan-jalan cari makan, cari barang, tapi jalan-jalan cari ulama. Pergi ke Terengganu, dah set, dah bincang, contohnya di Kapur Sila, nak jumpa Tuan Guru Jadi, sekejap pun jadilah contoh. Ataupun hari Jumaat, singgah di situ untuk dengar ilmu. Bila malam pergi mana pula, malam tu kat masjid mana pula, jalan-jalan cari guru, cari ilmu. Adalah waktunya pergi makan-makan, adalah waktunya pergi shopping. Tapi perjalanan yang seperti ini merupakan satu musafir yang Allah angkat doanya makbul. Bukannya asal musafir je doa semua makbul ya, tapi musafir yang menuju kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, inilah satu waktu antaranya yang paling dimakbulkan doa-doa kita. Masya Allah. Kalaulah kita seumur hidup tak pernah jumpa ulama, kena ada satu ketika sebelum kita mati nak jumpa, nak tengok bagaimana wajah ulama. Al-ulama'u warisatul anbiya, dia mewaris akhlak Rasulullah. Dia mewarisi bagaimana zuhudnya kepada dunia. Rumah dia kecil je, rumah kayu. Sebab saya orang Terengganu membesar. Bagaimana ibu bapa saya sampai 10 anak angkut semua. Masa tu kita tak faham. Tapi akhirnya kita membesar dalam mencintai para ulama. Kalau Negeri Sembilan juga ada ulama yang ramai, subhanallah. Ada peluang pergi jumpa-jumpa, ada peluang untuk mendadah kitab pergi. Sebab di situlah insya-Allah bukan sekadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama yang akan memberi syafaat, para ulama yang kita sempat jumpa, sempat berguru juga boleh membantu kita. Subhanallah, alhamdulillah. Di padang mahsyar ketika tidak ada apa-apa yang boleh membantu kita. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaranya adalah seorang yang sangat menjaga hati manusia lain. Sangat menjaga hati. Antara manusia yang banyak menguji kesabaran kita, siapa dia? Kalau para suami, siapakah manusia yang paling menguji kesabaran pakcik-pakcik sekalian? Isteri. Tengok, sial pula. Ni luar perasaan ke ni? Sama juga, kita nak habis dah ni, dah nak 3,5, 15 minit lagi. Ataupun 10 minit. 10 minit lagi. Sama juga ya, para wanita sekalian, ujian yang paling berat adalah suami kita, betul atau tidak? Kita mungkin boleh sabar dengan orang luar, belum tentu kita boleh sabar dengan suami sendiri. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi bersabda, yang paling baik di kalangan kamu orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Nabi sebut dalam hadis yang lain, orang yang paling sempurna imannya di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Sebab apa? Sebab nak buat baik, nak memaafkan, nak sabar dengan ahli keluarga paling susah, paling payah berbanding nak buat baik dengan orang luar. Orang perempuan dia boleh manis muka, wajah manis, senyum je, walaupun dia tengah sedih dengan orang luar. Kalau kerja di pejabat, boleh 8 jam kat pejabat, wajah senyum je. Kena marah dengan bos pun dia tetap hormat bos. Belakang bos makin hamun, contohlah ya, belakang bos marah-marah. Tapi bila bos panggil, Siti kejap, ya bos, ya tuan, ada apa? Mana fail saya? Ni ya bos, ada apa-apa lagi ke? Macam tu dia layan. Tu suami orang tu. Walaupun masa tu nak marah dekat bos. Tapi balik rumah, berapa lama wajah yang manis boleh dikekalkan dengan suami masing-masing? Agak-agak tuan, berapa lama orang rumah boleh wajah yang manis?
5 minit, 1 jam. Oh, ada yang 5 minit pun tak boleh. Depan buka je pintu, kenapa lambat? Buka pintu dah kena marah. Ingat sambut dengan wajah yang manis. Perasan tak ibu-ibu sekalian, kadang-kadang wajah yang manis ini kita berikan kepada orang lain, bukan kepada orang yang hak, iaitu suami kita sendiri. Bila suami minta, mana tali pinggang saya? Tu tunjuk dengan hujung mulut je. Ambil lah tu tak ada macam kat pejabat tadi nak diulur-ulur. Bayangkan kalau kita layan suami macam kita layan bos kan. Ni ya bang, tali pinggangnya ada apa-apa lagi ke? Mungkin tak jadi pergi kerja gitu kan. Ambil cuti terus pergi jalan-jalan. Para suami pun sama, kadang-kadang tuan-tuan minta maaf lah ya, ramai yang mengadu kat saya, suami ni kedekut dengan isteri. Bukan suami kat sini lah, kampung sebelah. Siap pula, kebetulan duduk kampung sebelah. Ya Allah, kedekut dengan kawan-kawan dia suka belanja. Dengan kawan-kawan dan belanja hari ni rezeki daripada Allah. Kemai lagi kan? Bila balik rumah, orang rumah kata, bang, jomlah makan luar tak masak. Tak payahlah membazir sahabat syaitan. Dia jadi lain. Dengan rumah yang jadi lain. Sedangkan Rasulullah sebut, yang paling utama kamu nak buat baik kepada ahli keluarga. Ibu-ibu sekalian, bapa-bapa sekalian, dan wan-wan dan atuk-atuk sekalian. Yang paling susah kita nak sabar dengan anak sendiri. Betul kan? Contohlah, anak tumpahkan air Milo atas kapet warna putih. Dalam kapet warna putih pula kan. Ustazah marah tak anak umur 7 tahun tumpahkan air? Marah tak? Marah. Ustazah ni pun marah. Kalau dah tak boleh kawal marah, dicupitnya budak tu. Kan mak dah cakap minum kat dapur yang bawa air sampai sini tu kenapa? Cupit sikit, sakit budak tu. Contoh ya. Tiba-tiba datanglah pula tetamu bawa anak sebaya dengan kita umur 7 tahun minum air Milo tumpah juga. Marah ke tak? Tak marah kan? Dan dia bukan dibuat-buat jadi tak jadi marah. Dia jadi cakap lain pula. Tak apa budak-budak, jangan dimarahnya. Anak kita tengok, mak, tadi macam dah saksa. Tiba-tiba macam malaikat, tak marah, baik. Dan itu bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Nak sebutnya syaitan dan iblis, dia akan cuba merosakkan hubungan dalam keluarga. Sebab apa? Orang yang paling baik akhlak, Nabi kata yang paling sempurna iman, orang yang mampu jadi orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Kalau dia boleh sabar dengan ahli keluarga, dia orang yang paling sabar dengan orang luar. Tapi ramai orang boleh sabar dengan orang luar. Orang perempuan contohnya boleh maafkan siapa-siapa saja. Kalau dengan kawan mudah nak maafkan. Kawan datang minta maaf, terus cakap tak apa, aku dah maafkan kau. Sebelum kau datang minta maaf, aku dah maafkan. Kau main lagi dengan kawan. Aku memang dilahirkan sebagai pemaaf. Macam tu. Tapi dengan suami saya minta maaf orang perempuan. Sebab dulu saya kerja peruncian rumah tangga ya. Jadi selalu orang datang mengadu masalah. Dengan suami dia boleh cakap, Ustazah 20 tahun yang lepas. Dia boleh sebut kesalahan suami dia yang 20 tahun yang lama dia ungkit balik. Ustazah saya masih ingat hari pertama kami kahwin. Yang tu dia sebut. Dah kahwin 30 tahun ni. Dah ada cucu ni. Saya tanya makcik dah maafkan belum? Dah. Tapi ini hari berdarah balik lupa yang lama. Saya kata makcik, kalau makcik tu sebut kesalahan yang lama, makcik bukan berjalan ke depan, makcik berjalan mengundur ke belakang. Kita nak jalan ke depan, nak jumpa syurga, tapi makcik asyik duk undur ke belakang, kita tak akan jumpa bahagia. Kalau kita dah maafkan, forgive and forget, kita juga kena lupakan. Jangan disebut-sebut. Orang lelaki tu yang jadi rasa sedih tu duk ukit-ukit benda yang lama, betul tak? Subhanallah, Masya Allah. Inilah ujian kita dalam perkahwinan. Jadi saya nak tutup. Saya nak tutup sekarang dah pukul dekat 3.30. Ada satu kisah seorang makcik jumpa saya, Ustazah. Bukan jumpa lah, sebenarnya dalam satu kuliah. Kuliah tu kuliah yang macam ni lah. Tapi kuliah tu dia selalu datang. Sekali tu saya tengok muka dia masam je. Akhirnya saya tanya, makcik, kenapa dari awal sampai dah habis, masa tu dah habis, nak makan-makan dah, kenapa muka tu macam masam, sedih? Dia kata, yelah Ustazah,
Geram dekat orang tua kat rumah tu. Siapa orang tua tu? Kat suami dia lah. Kenapa Pakcik? Pagi tadi, rupanya cerita pagi tadi, kuliah ni malam ni. Apa yang nak dimarah sangat tu sampai daripada pagi bawa ke malam? Kemudian dia pun cerita, Ustazah, pagi tadi saya, makcik pergi ngaji, pergi kelas ngaji pagi. Sebelum pergi kelas, makcik jemur kain, tengah ngaji, hujan turun. Makcik haraplah, doalah supaya dia angkat kain tu. Bila makcik balik, dia tak angkat kain Ustazah. Bila makcik tanya, kenapa awak tak angkat? Dijawabnya, awak tak pesan? Aduh lah, dia kata gegap Ustazah. Takkan semua benda nak dipesan. Dia dah tua, gelap Ustazah kan? Dia dah tua. Ada pernah berlaku pengalaman kan? Dia dah tua, takkan semua nak dipesan. Dia marah. Saya pun kata sabar makcik. Saya bukan nak beli pakcik-pakcik ya. Saya nak sebut satu perkara yang perlu kita faham di sini ya. Kemudian saya tanya makcik tu, makcik, hari ni ada tak perkara lain yang berlaku selain daripada pakcik tak angkat kain yang menguji kesabaran makcik? Dia pun diam. Tak ada lah yang lain. Sebab yang lain tu biasa-biasa. Sebab makcik kat rumah dengan dia je berdua. Itulah satu yang nak geram hari ni. Tak habis-habis sampai sekarang. Saya kata, makcik, sebab Allah sayang kita, Allah takkan biarkan satu hari berlalu tanpa kita dapat pahala sabar. Sebab pahala yang paling mahal adalah pahala sabar. Jadi kalau pakcik itu sumber pahala sabar. Macam tu kau Ustazah? Yalah, bila nak berubah tu Ustazah? Sampai mati. Sebab apa Ustazah? Sampai mati kita dapat pahala sabar. Yang paling utama, bersabar dengan ahli keluarga. Masya Allah. Sama juga pakcik-pakcik, sabar kena bebel. Sampai bila pakcik? Dia takkan berubah. Sebab orang perempuan ni, dia perlu bercakap. Orang lelaki bercakap bila perlu. Orang perempuan ni perlu bercakap lebih daripada makanan. Dia tengah lapar, dengan dia nak bebel, dia utamakan apa? Bebel dulu. Dah rasa dah apa, dia minum air, lepas tu dia sambung balik. Tapi janganlah membebel kita tu sampai bercampur dengan sesuatu yang boleh menghilangkan hormat kita kepada suami. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya nak beri satu lagi perumpamaan. Fahamkan apa yang nak disampaikan? Jadikan pasangan kita ni sebagai sumber sabar kita. Anak kita sebagai sumber sabar kita. Berapa lama kita hidup? 50 tahun kita hidup, kita sedang menghimpun pahala sabar. Itulah yang akan jadi pemberat utama kepada amal soleh kita untuk masuk kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh suami buat perangai. Ini contoh isteri pula. Ni nak tutup dah ni. Ustazah buat ayah nak tutup, nak ambil hati lah tu kan. Dah 3.30 ke Ustazah? Dah ya? Okey, Alhamdulillah. Saya faham tu kita ni dah tak sabar nak solat asar kan. Tapi asar ada 1 jam lagi. Jadi contoh yang satu hari, isteri ni nak buah tembikai, nak makan buah tembikai. Suami pun pergi carilah buah tembikai. Tuan-tuan, pakcik-pakcik pergi carilah. Isteri mengidap. Bila dah buka buah tembikai tu, buka-buka berulat. Contohlah berulat. Agak-agak marah tak kat suami tu? Jujur marah tak? Marah. Dia nak fikir kan? Dia duduk. Dengar tu ayat Ustazah. Kita akan bebek tazkirah sikit. Bang, kenapa ni tak pilih elok-elok ke? Tak belek betul-betul kau ni nampak lebam ni bang. Awak tak tengok sungguh-sungguh ke main beli macam selalu? Marah dekat suami. Sebab kecewa, dia teringin sangat nak makan buah tembikai. Tiba-tiba belah-belah tengok busuk. Punya nak marah, tak kecewa, tak boleh marah tu dia duduk marah suami ni. Ya Allah. Tapi nasib baik suami ni suami yang penyabar macam pakcik-pakcik. Jadi pakcik-pakcik ni istighfar, astagfirullah yang abang tak sengaja pilih tembikai tu. Memang tak sengaja, minta maaf lah. Ni suami-suami kat sini sabar kan. Tapi kalau suami kat sini, kat sana tu, yang tak sabar tu, awak makanlah tembikai yang busuk tu. Sesuailah awak yang busuk. Sebab buat tembikai kita boleh jadi bergaduh. Betul atau tidak? Betul. Sampailah isteri ni kan rasa bersalah sebab pakcik ni sabar. Minta maaf lah bang, saya dah marah-marah awak. Minta maaf banyak-banyak.
Memang mamat ni sengaja jual tembikar yang busuk. Dimarah pada mamat dulu. Memang sengaja lah tu, yang elok simpan belakang, yang tak elok letak depan. Dia nak habiskan yang tak elok lah tu, yang lama-lama letak depan, bebek. Sampailah suami kata, mengucap. Kenapa dimarah pula mamat? Takkan mamat tu nak rosakkan bisnes dia? Kita pun istighfar, astaghfirullah, ya Allah, betul juga. Kemudian duduk diam, bunyi lagi. Petani manalah yang tanam ni bang, tembikar yang busuk ni, disalahkan petani pula. Suami kata, ya Allah, kamu ni tak habis-habis nak cari salah orang. Takkan petani sengaja nak rosakkan tanaman dia? Bawa jerit matahari susah payah menanam. Saya nak tanya di sini pada ibu sekalian, akhirnya isteri ini menyalahkan siapa? Menyalahkan siapa? Menyalahkan pencipta tembikar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya itu yang saya nak sampaikan. Apa jua yang berlaku dalam hidup kita adalah datang daripada Allah. Contohnya tembikar tadi, perantaraannya daripada tangan petani pergi kepada penjual. Penjual tembikar itu berpindah pula kepada tangan suami, yang akhirnya sampai kepada tangan isteri. Allah nak uji isteri ini, apa perkataan yang keluar daripada mulut dia. Apa jua yang berlaku dalam hidup kita adalah datang daripada Allah. Sebab itu Allah ajar kita satu zikir yang kita boleh amalkan sama-sama. Mudah-mudahan akhlak kita sebab ini berubah, lidah kita berubah, perangai kita berubah, asbab kita beramal dengan zikir yang diajarkan oleh Allah ini. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud mereka yang apabila ditimpa musibah ataupun ujian, kemudian mereka mengucapkan inna lillah, sesungguhnya ini datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembalikan semuanya, aku kembalikan ya Allah kepadamu ya Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka itulah yang akan mendapat pertolongan rahmat daripada Allah. Seorang isteri bila dia buka inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allah tengok betapa dia terus menyatakan akidah dia ini datang daripada Allah, maka insya-Allah mana tahu tiba-tiba ada orang bagi salam, assalamualaikum, 20 biji tembikar sampai. Sebab asbab dia jaga hati dia. Kemudian asbab dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau pun dia nak marah pada suami, marah berpada-pada. Bang, lain kali tengoklah betul-betul, tak jadi bebek. Tapi kalau hidup kita tengok muka suami, kita rasa suamilah menguji kita, itu yang kita rasa nak marah sangat pada dia. Kalau kita tengok isteri yang menguji kita, kita lupa Allah yang menguji kita. Sebab itu kita rasa susah nak maafkan, susah nak redha pada isteri. Kalau kita rasa anak-anak itulah yang menguji kita, sebab itu kita simpan rasa sedih, tak redha pada anak-anak. Tapi para ibu, para ayah sekalian, sedarlah hakikat inna lillah, segalanya datang daripada Allah, dan kita serahkan kembali semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita beramal dengan zikir tersebut, apa pun berlaku, anak tumpahkan air inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kerana dalam hadis yang lain Nabi bersabda, apabila Allah menimpakan suatu ujian kepada manusia, bersama dengan itu Allah utuskan malaikat bersama dengannya untuk memberitahu kembali kepada Allah, sama ada hamba itu menerima ujian tersebut dengan redha, maka Allah kata dia berhak mendapat redha-Ku. Tapi sekiranya hamba-Ku menerima ujian tersebut dengan marah, maka dia juga akan mendapat kemarahan-Ku. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi isteri yang lebih redha, lebih sabar, suami yang lebih redha, lebih sabar dengan apa jua ujian yang datang daripada sekeliling kita, melalui anak ataupun apa saja, melalui harta dan sebagainya. Kerana itu sebagai salah satu tanda cintanya Allah kepada kita, kerana kita sedang menempuh satu jalan menuju ke salah satu pintu syurga Allah, satu jalan yang mana penghujungnya mudah-mudahan perjumpaan kita dengan Rasulullah SAW. Kerana kita sedang melalui jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang yang soleh, iaitu hidupnya dan matinya dalam diuji oleh Allah, tetapi dia dalam keadaan yang menang, iaitu bukan dalam keadaan marah, resah, gelisah ataupun keluh kesah, mengeluh dan sebagainya. Alhamdulillah, setakat itulah perkongsian daripada saya. Saya mohon maaf banyak-banyak kesilapan, keterlanjuran kata dan sebagainya.
Mudah-mudahan Allah berkati ilmu yang kita dapat walaupun sedikit. Amalkanlah apa juga keadaan. Zikir apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya sekadar mendengar kabar kematian. Zikir ini sebenarnya dianjurkan oleh Allah. Apa jua masalah. Hatta tayar pancit sekalipun tengok tayar pancit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan tiba-tiba tayar tu jadi ada angin. Bukan bila sebut inna lillahi tiba-tiba ada angin tak. Mudah-mudahan dengan kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus ada orang berhenti tolong kita. Kalau tak duduk tahan 10 orang tak nak berhenti sebab orang takut sekarang. Takut merompak lah apa, betul kan? Hanya Allah saja yang akan menyelesaikan segala masalah kita. InsyaAllah sekian sekadar itulah daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Penceramah Ustazah Asma. Saya kategorikan ceramahnya sebagai kuliah serentak lah. Sebab saya pun tersentak juga dengan kata-kata daripada Ustazah. Sebab itu yang berlaku dalam seharian kita. Kita diuji sebagai seorang suami, kita diuji sebagai seorang isteri, kita diuji sebagai seorang anak. Dan mudah-mudahan ujian itu tidak menjadikan kita orang yang sesat. Kadang-kadang ujian itu untuk meningkatkan iman kita, tetapi kita menerima dalam keadaan yang tidak redha, maka ia menyesatkan kita. Begitulah kita akan mencari pertolongan daripada macam-macam sumber. Kalau hari ini kita didedahkan, dihidangkan dengan hiburan yang pelbagai, sampaikan waktu maghrib kita menjadi waktu hiburan. Kan? Mungkin kita tidak begitu orang, tetapi hari-hari kita dihidangkan dengan drama, maka kita nak jadikan hidup kita sebagai drama. Nak jadilah macam senang, nak marah, nak merampas, nak jadilah macam siapa nama yang baik. Aku tak tahu, saya pun tak pernah tengok cerita tu. Dengar tengok dekat Instagram semua kan. Jadi na'udzubillah. Jangan kita nak jadikan kehidupan kita ni drama macam dalam TV. Dalam TV memang indah, memang nak jadi dramatik. Yang ada masalah, jadi masalah tak boleh nak selesai, nak rebut suami, nak rebut isteri dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak diuji dengan perkara-perkara yang macam tu. Jadi terima kasih kepada Ustazah Asma. Mudah-mudahan Taman Syurga kita hari ini memberi banyak manfaat pada kita, supaya kita balik nanti ada benda yang kita bawa untuk disampaikan kepada ahli keluarga kita. Sama ada anak ke, kalau isteri tak hadir, kita cerita pada isteri kita. Suami kita tak hadir, kita cerita pada suami kita. Cerita pada anak murid kita, cerita pada ibu kita, supaya ia menjadi manfaat pada kita semua. Jadi sebagai tanda penghargaan kepada Ustazah Asma, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Rahim Makmur sebagai pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Darul-Hidayah untuk menyampaikan sedikit cenderamata daripada kami Darul-Hidayah. Untuk Ustazah Asma untuk menerima sedikit cenderamata. Terima kasih kepada Ustaz Rahim. Saya serahkan kepada Ustaz Syahrizal. Terima kasih kepada Ustazah Nadia. Tentang umpuan tunggu sekejap, kita ada sedikit macam biasalah penyampaian senang hati kepada yang menyambut hari kelahiran pada bulan ini. Penghuni bukan tetamu. Kalau tetamu kita tak tahu. Dijemput kepada kepada Haji Hamid bin Yunus, salah seorang AJK Pengurusan Darul-Hidayah yang bersedia pada bulan ini. Jadi bersedia dulu diucapkan kepada Haji Yunus. Haji Yunus kepada siapa? Nama anaknya? Ini kelebihan Darul-Hidayah ni. Apa sebelum Darul-Hidayah kita pergi ajar. Dijemput juga sebenarnya Ustazah Nur Aqilah binti Bahrin. 9 bulan. Alhamdulillah. Dia mendui. Mana sekarang ni? Lepas tu kita jemput Puan Bonda Nafsiyah binti Manor. Tak sangka dah nak sekolah.
insyaAllah. Persilakan. Kawan-kawan, Zakilah itu bukan salah seorang tenaga kita di Darul Widat ni, ya. Dia multitasking lah. Semua bodoh juga. Dia mengajar boleh, nak masak boleh. Seterusnya dijemput yang terakhir keluarga Puan Nadimah binti Muhammad. Jadi semua orang yang terputih pada bulan ini didoakan dan diusianya sehat badan, kesenangan, kalau ada ucapan nak boleh Ustazah ni je kan. anak cucu berjaya dunia dan di akhirat. Puan Nadimah binti Muhammad. Oh, ini pasal Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengurusi kita Dr. Rahim Mahmud atas penyampaian ceramah kita tadi. Dengan itu berakhirlah program ceramah bulanan kita di Darul Widat ini. Tuan-tuan dan puan, jangan sorrylah datang ke Darul Widat kerana kita ada menyajikan ceramah bulanan yang besar seperti ini setiap bulan, dan kita ada kuliah maghrib setiap hari. Kuliah subuh insya-Allah pagi Sabtu dan pagi Ahad, kan? Jadi datanglah ramai-ramai Darul Widat ini memeriahkan, dan di luar sana kita ada tabung Darul Widat kepada sesiapa yang nak menyumbang kepada Darul Widat dipersilakan, dan kita masih ada lagi lot-lot bangunan yang masih boleh diwakafkan, umpamanya lot bangunan pentadbiran dan juga kantin kita untuk satu lot 1,000 saja. Dan kita ada juga di luar sana orang korban di Kemboja, korban Darul Widat di Kemboja, korban dan juga akikah satu bahagian 390 sahaja. Akikah kita akan sembelih dan kita akan masakkan, kita bagi orang miskin di sana makan. Tapi dan untuk nanti Asma Suhaib ada di Maga Pengarah di sini. Itu yang Asma tak banyak di tapi dah so anak semua yang masuk situ. Semua. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan, terima kasih sekali lagi ucapkan kepada semua yang hadir dan menjayakan majlis kita pada petang yang barokah ini. Terima kasih kepada Ustaz Asma. Macam mana Ustazah sebab ada orang yang dah berpegang rayuan tak dapat tangguhkan program kita pada petang yang mulia ini dengan Al-Fatihah dan Surah Al-Asr. Dia ucapkan Asma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Baik tadi antara masak esok jangan lelaki-lelaki esok jangan rindu-rindu. Seterusnya tuan-tuan dan puan dijemput untuk